Waktu tu berlaku macam gangguan talian tau. Maksudnya okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali semula ke channel Farhan Jamal. Okey, baik. Pada malam ini FJ nak kisahkan kepada korang akan pengalaman sebenar FJ, di mana apabila FJ mengeluarkan akan video yang sebelum ni lah, iaitu terima panggilan daripada arwah yang setelah meninggal dunia. Okey, lepas tu FJ kan kata dekat dalam video tu, FJ kata FJ tak ada pengalaman lah akan gangguan yang melibatkan telefon dan sebagainya kan. Tetapi apabila FJ fikir balik, FJ cuba ingat balik, rupanya ada beberapa gangguan yang FJ pernah terima. Tetapi gangguan ni tidaklah terlalu teruk sangat, tapi dia agak pelik sikit lah gangguan ni, ianya melibatkan telefon. Tapi sebelum kita pergi kepada cerita yang FJ nak ceritakan, pengalaman sebenar FJ itu, dekat ruangan komen dekat video yang sebelum ni lah, iaitu menerima panggilan daripada arwah orang yang telah meninggal dunia kan, pihak kecemasan tersebut, di mana FJ pada awalnya agak pelik bagaimana hospital ada pengkalan data lah. Maksudnya senarai nama orang yang dah meninggal dunia dan sebagainya lah, macam mana boleh trace dan sebagainya. Jadi FJ timbul persoalan itu sebab FJ tak ada, kurang pengalaman lah melibatkan dengan hospital dan sebagainya. Okey, baik. Tetapi dekat sini ada komen yang bagus yang FJ baca daripada nama beliau ialah Sang Saka Harimau Belantara, yang menerangkan akan hal tersebut lah. Okey, FJ baca saja akan komen daripada beliau, iaitu sebagai bekas pemandu van jenazah, merangkap van ambulans juga, benda ni saya cuma confirmkan balik. Dalam setiap hospital besar ada satu bilik gerakan polis atau dipanggil bilik polis. Kat sana kalau kita type apa-apa melalui IC, nama, alamat, rekod jenayah ke atau track pesakit, memang boleh trace. Yang meninggal hidup balik itu dah selalu dengar. Yang ini je tak pasti apa ini maksudkan yang meninggal hidup balik itu Yelah, orang meninggal ditanam dan orang hidup balik rumah. Tak pernah lagi jumpa orang meninggal call nak balik. Tak pernah lagi jumpa orang meninggal call nak balik. Okey. Cuma dalam keadaan sekarang COVID bukan boleh buat main-main. So kita anggap ni benar. Jadi pergi tanpa cek dahulu, itu yang kita dahulukan. Dah sampai di tempat kejadian, jika tak jumpa baru kita telefon balik ke bilik gerakan. Masalahnya bila di call balik tak dijawab. Ini betul-betul misteri lah. Seperti yang dalam cerita tu dikata nombor tiada dalam perkhidmatan. Lagi misteri nombor yang ditelefon tiada dalam perkhidmatan. So apa lagi, report lah balik ke bahagian gerakan untuk mengesahkan telefon itu adalah benar. So tidak menjadi masalah bila bilik gerakan cuma tekan nombor itu balik dan mengesahkan siapa pemiliknya. Sebab di zaman sekarang SKMM dah merge segala data peribadi melalui last nombor yang kita miliki. Di situ saja dapat tahu orang itu dah arwah 3 tahun lepas. Soalnya tak ada yang nak di prank, sebab bab ini melibatkan penjawat awam bertugas, boleh ditangkap dan dijatuhi hukuman akta kerana memberi satu panggilan palsu. Nak tanyalah juga kan, agak-agak SKMM boleh tak trace balik mana lokasi terakhir anda buat panggilan? Ini soalan cepu mas. Jawapan itu kena tanya pada diri sendiri. Adakah segalanya data peribadi anda termasuk akaun bank anda selamat di handset? Tak percaya, tanyalah pakar IT. Okey, dekat sini ada beberapa yang FJ jelas lah dengan penjelasan beliau, tapi ada juga beberapa penyataan daripada beliau ni FJ tidak berapa jelas lah, iaitu berkaitan dengan sesetengah hal dalam komen beliau. Tapi apa yang FJ dapat simpulkan daripada komen beliau ni, daripada Sang Saka Harimau Belantara ni, ialah berkaitan dengan pengkalan data lah. Maksudnya pengkalan data itu rupanya ada dekat hospital. FJ pun tak perasan. Memang rupanya dekat hospital ada macam balai polis kecil kan. Dekat situ kita boleh trace lah akan alamat dan sebagainya. Selalunya yang ada yang jadi difahamkan, benda tu ada dalam kereta polis pun ada. Dia type nombor plate ke apa, dia akan keluar semua sekali detail. Macam tu lah keadaan dia. Dan seperti yang dinyatakan tadi dalam pernyataan beliau, bahawa sekarang ni musim COVID, jadi apabila ada panggilan kecemasan, kebiasaannya mereka ni mungkin tak check lah secara detail dan sebagainya, terus pergi ke tempat kejadian. Jadi bila sampai kat tempat tersebut, apabila tak ada tindak balas daripada orang yang membuat panggilan tersebut, tengok tak ada orang dan sebagainya, barulah mereka akan call balik akan bilik gerakan, sama ada untuk mengesahkan lagi lah akan alamat tersebut dan sebagainya. Tetapi apabila dia call balik nombor tersebut,
dia ada dalam perkhidmatan. Itu yang menjadi pelik lah. FJ pun tak pasti sama ada tu yang FJ cakap, cerita yang diceritakan tu sama ada dia trace tu melalui nombor telefon ataupun sebenarnya daripada IC orang yang call tu lah. Okay, kalau katakanlah orang yang call tu dia bagi nama, alamat, IC dan sebagainya, maksudnya orang yang call tu, kalau contoh orang yang call tu meninggal, yang dah meninggal, maksudnya orang yang call tu orang yang dah meninggal lah, tu yang sama ada boleh jadi situasi macam tu ataupun situasi dia nombor telefon tu lah. Mungkin orang lain yang call membuat calling tu, tetapi nombor telefon tu adalah nombor telefon owner yang telah meninggal dunia lah. Mungkin dari sudut mungkin ayah dia punya nombor ke, mak dia punya nombor dia ke, ataupun ahli keluarga dia punya nombor ke, tapi masih digunakan lagi. Yang itu yang FJ nak pastikan lah, sama ada satu yang dia trace tu, sama ada dia trace orang yang dah meninggal dunia tu daripada nombor telefon dia, ataupun orang yang dah meninggal dunia itu yang call tu, yang kata nombor IC dia sekian-sekian dan sebagainya lah. Kebiasaannya kalau melibatkan kecemasan ni, FJ tak pasti dah sebab kita kurang pengalaman tapi ada sepupu FJ, dia pernah telefon sendirilah ambulans untuk datang ke rumah dan sebagainya. Dan sepupu FJ tu pun telah meninggal dunia disebabkan sakit yang kalau doktor declare, kalau tak silap, jangkitan kuman macam tu lah. Tapi dia pun pelik lah sebab masa awal-awal pergi tu doktor suruh balik sebab katakan tak ada sakit apa semua, macam elok lah. Okay, ni zaman sebelum Covid doktor suruh balik dan sebagainya lah. Tapi dia kata dia rasa macam diri dia teruk dan sebagainya, dan doktor pun benarkan dia pulang ke rumah. Tapi akhirnya beliau sendiri yang call ambulans untuk suruh ambil beliau di rumah. Lepas tu apabila dah masuk ambulans sebagainya, masuk hospital, masuk ke ICU lah, FJ sempat lah pergi tengok, melihat sebelum beliau meninggal dunia, yang itu sepupu FJ lah. Dan benda ni, itulah FJ nak cerita, sama ada orang yang call tu orang yang memang dah meninggal dunia tu yang call, ataupun sebenarnya orang lain. Yang itu benda tu masih kurang jelas lah keadaan tersebut. Okay, cumanya yang confirm talian yang di telefon tu, talian tersebut tiada dalam perkhidmatan. Yang itu menambahkan kepelikan lagi lah. Okay, FJ tak nak cerita panjang bab tu sebab kita dah pernah baca dan kita pernah ulas. Yang ini adalah pengalaman sebenar FJ yang berhadapan dengan situasi melibatkan teknologi lah. Melibatkan telefon ni. FJ ada dua kisah yang berkaitan dengan telefon ni. Kisah yang pertama ialah waktu masa FJ belajar dulu, di mana pada tahun tu FJ tak ingat tahun bila, paling canggih pun telefon hanya boleh call lah, calling untuk call dan sebagainya, untuk call lah. Waktu tu plan data yang ada ialah plan unlimited telefon. Waktu tu tak ada unlimited data, semua tak ada. Waktu tu unlimited call daripada Digi. So waktu malam kejadian tu, hari Minggu, member FJ dia ajak pergi tengok bola. Waktu tu FJ cakap kat member, FJ cakap tak pergilah tengok bola tu, kau pergilah kan. So diorang pun pergi, member rumah apa semua, FJ tinggal seorang-seorang kat rumah. So FJ duduk dekat bilik FJ, bilik tengah dia macam lebih kurang macam ni lah bilik dia. Waktu FJ tengah telefon tu dah pukul 12 lebih rasanya. Jadi waktu FJ call dengan isteri FJ, waktu tu belum isteri lagi lah, waktu tu tengah calling dengan dia, waktu tu berlaku macam gangguan talian tau. Maksudnya dia dengar bunyi yang pelik lah dekat telefon tu. Mungkin bunyi sek, macam AJ tak tahu nak cakap macam mana, tapi dia macam ada gangguan gelombang kat telefon tu. Tengah cakap-cakap dengan dia, suara jadi tak jelas. So AJ cakap hello apa semua, dia tak dengar suara AJ, dan AJ pun tak apa dengar jelas suara yang isteri AJ pada waktu tu. AJ call, lepas tu kita orang letak telefon, kita orang call balik, still jadi masalah yang sama. Lepas tu kali ketiga call tu, dia nak cuba cakap dengan dia, masih ada masalah yang sama dengan bunyi yang pelik lah, bunyi macam bunyi asing lah daripada telefon tu. Jadi sakit telinga kan. Tiba-tiba macam AJ perasan bunyi tu macam dah jadi pelik tau, macam ada bunyi garau macam tu kan. So AJ waktu tu cakap kat isteri AJ, cakap letak je lah kan, kita letak je lah, kita tak payah call, nanti kita sambung esok pagi. So nak tidur apa semua. So AJ pun letak calling waktu tu. Jadi gangguan tu AJ tak pastilah itu gangguan ke apa, cumanya malam tu memang ada dengar suara perempuan menangis lah kat belakang rumah. Tapi macam mana nak cakap aku orang, FJ duduk kan taman tau. So FJ dengar jelas suara tu, FJ dengar jelas suara orang perempuan dewasa yang sedang menangis pukul 12 lebih. Waktu tu FJ dah habis calling dengan isteri FJ, dah mengalami gangguan kan. Di member-member pun tak ada dekat rumah dan sebagainya. Bila jadi keadaan macam tu, FJ pun dengar betul-betul lah, sebab calling dah terputus, kita sorang-sorang dekat dalam bilik tak buat apa. Lepas tu FJ dengar lah suara bunyi tu daripada belakang rumah. Dekat belakang rumah FJ tu taman perumahan juga, ada sebaris lagi rumah kat situ. Jadi bila dengar suara tu, FJ cuma fikirkan dalam kepala adalah mungkin jiran yang sedang menangis lah. Tapi agak pelik lah pasal waktu tu dah malam, tangisan dia tu agak macam FJ nak kata kuat tak kuat,
nak kata sayu pun tak berapa sayu. Maksudnya dengar betul-betul seperti jiran belakang seperti menangis lah. Tapi suara dia bagi FJ agak jelas dan kuat lah, sebab jarak di antara rumah FJ dengan rumah belakang tu tak berapa jauh sangat. Sebab rumah taman lama tau, dia tak ada jalan di belakang, dia ada jalan kecil je. So dengar dengan jelas. Jadi malam tu dengar lah suara dia menangis. AJ waktu tu bila kejadian tu berlaku, AJ cuma fikir itu adalah orang lah, ada orang dan sebagainya, dan AJ pun ambil keputusan untuk tidur. So siapa-siapa yang selalu tengok video FJ ke apa ke, korang tahu apa dengan FJ ni, memang FJ tak suka percaya benda-benda yang misteri dan mistik selagi mana ianya tidak betul-betul terjadi lah. Selagi mana ada kemungkinan yang logik, AJ akan fikir logik lah. Tapi waktu tu AJ fikir mungkin mengalami gangguan talian, dan bunyi tangisan tu pun AJ buat tak kisahlah. Cuma waktu nak tidur malam tu AJ terfikir juga, sebab member tak balik lagi. Kalau bola start malam habis pukul 2-3 pagi macam tu baru diorang balik, jadi FJ kena stay lah seorang-seorang kat rumah. Tapi FJ tak fikirlah benda itu adalah gangguan hantu ke apa ke. Benda bagi FJ benda biasa lah. Okay, mungkin pengalaman orang kalau mungkin mengalami situasi tu mungkin akan fikir itu adalah gangguan hantu dan sebagainya. Tapi yalah, FJ selagi mana boleh fikir logik, FJ akan fikir logik lah. Sebab belakang rumah FJ tu bukan hutan, rumah orang juga. Tapi kalau korang tanya, sekali tu saja kan pengalaman dengar perempuan menangis lah. Lepas tu AJ rasa tak ada dah dengar perempuan menangis. Sebab sebelum tu AJ dah duduk lama juga kat rumah tu, tak ada pula dengar perempuan menangis malam. Waktu yang dia menangis tu, waktu telefon AJ mengalami masalah lah. AJ tak pasti sama ada itu memang betul-betul gangguan ataupun ianya sebenarnya masalah dari sudut telefon, yang masa tu juga ada perempuan menangis. AJ tak pasti akan hal tersebut lah. Okay. AJ sebenarnya nak sambung cerita yang kedua tau, tapi sebab AJ punya tekak ni sakit sangat, AJ tak boleh sambung. AJ batuk banyak kali. Kalau korang tengok video ni tak ada batuk, sebenarnya AJ dah batuk banyak kali, AJ cut. So AJ nak teruskan cerita kedua, AJ tak boleh, tekak memang rasa sakit sangat. Apa ni, AJ ingat AJ akan sambung cerita kedua ni yang menarik sikit sebenarnya. Cerita kedua ni yang best lah. Cerita yang pertama tu tak berapa best sangat. Nanti kalau ada kesempatan AJ akan cerita yang kedua tu lah pada masa akan datang. AJ tak boleh teruskan. Satu lagi, AJ esok nak pergi ke Jalan Sofitan, nak drive solo dekat Jalan Sofitan. Jadi AJ ingat AJ nak berehat awal pada malam ni, nak preparation kamera apa semua. Sebab AJ esok akan pergi ke Jalan Sofitan seorang-seorang lah. AJ baru nak pergi, AJ dah rancang. Tiba-tiba AJ baca kemarin ada kes pembunuhan, mayat dicampak dekat kawasan tersebut, 9 kesan tikaman dan dikatakan dibunuh dekat situ. Jadi FJ pun nak pergi tak pergi tu AJ fikir baik-baik. AJ rasa AJ akan pergi juga sebab AJ mungkin akan pergi waktu siang. So korang doakanlah AJ akan selamat perjalanan tersebut. Okay? Jadi sampai di sini saja untuk video kali ni. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ni, dan nantikan video seram yang seterusnya. Okay? Assalamualaikum, selamat malam dan jumpa lagi. Bye.